Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Macang. Berita utama, seramai 170 orang anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Persekutuan menerima pingat perkhidmatan setiap PPS yang disampaikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Rabu. Majlis tersebut turut dihadiri Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk John Siki Tayai, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Jaul Sameon, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan 2 Datuk Majang Renggi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Datuk Talib Zul Philip dan Residen Bahagian Bintulu Datuk Jack Aman Luat. Ikuti laporan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak Grace John Lee di Majlis Penyampaian Pingat Perkhidmatan Setia di Park City Evelyn Hotel Bintulu. Majlis Penyampaian Pingat Perkhidmatan Setia ini merupakan yang pertama kali diadakan untuk tahun 2022 selepas 2 tahun ditunda akibat penularan wabak pandemik COVID-19. Penyampaian pingat ini bertujuan untuk menghargai jasa dan sumbangan penjawat awam yang telah berkhidmat dengan penuh taat, setia dan dedikasi. Bersama saya pada hari ini berlintas langsung di Hotel Park City Everly Bintulu yang akan menyaksikan seramai 170 orang penerima daripada 10 buah jabatan yang merangkumi Kerajaan Negeri Sarawak dan Persekutuan untuk menerima pingat perkhidmatan setia yang akan diserahkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Saya Grace John Lee bersama Juru Gambar Faris Alfian melaporkan untuk Blutin Ukas. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak kini mula menyediakan tindakan dan rancangan strategik bagi merancakkan semula industri pelancongan di negeri ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pihaknya akan melancarkan Pelan Induk Pelancongan Sarawak ke-3 2021 hingga 2035 pada Mac ini bagi menyokong Pelan Tindakan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Jelasnya, pelan tersebut adalah fokus sektor pelancongan untuk memacu pertumbuhan dan pemulihan jangka panjang akibat COVID-19 termasuk meningkatkan tahap keyakinan dan jumlah pelancong asing secara berperingkat. Fokus kita pada masa ini dan sebelum ini juga kalau kita lihat siasito dan sebagainya adalah lebih kepada pelancong domestik. Tapi nampak gayanya keadaan sudah makin pulih, confident level of people seem to be getting better dan pengerusi National Recovery Plan Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dah mengatakan bahawa mungkin bulan Mac kita akan buka sempadan kita. No more quarantine, tapi asalkan pelancong-pelancong yang datang itu are fully vaccinated. Once we have reached that stage, I believe people will slowly start to come in. It will not rush. It will not suddenly melompat naik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengetuai mesyuarat Jawatan Kuasa Pemandu Pelancongan Sarawak STSC 2022 di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Abdul Karim menambah pihaknya juga telah melaksanakan pelan jangka pendek untuk pemulihan industri pelancongan, seni dan budaya dengan sokongan dan pelibatan aktif pelbagai pemain industri pelancongan dan pihak berkaitan. Ujarnya lagi, langkah tersebut termasuk membina keyakinan untuk melancong berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ketat, kempen Siasitok 1.0 dan 2.0 untuk mempromosikan pelancongan dalam negeri, kempen pakej insentif pelawat VIP dan Siasitok Sarawak Plus untuk mempromosikan perjalanan antara negeri. Berikutnya, proses pembinaan hospital lawas dan klinik lawas yang baharu kini sedang berjalan lancar. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Datuk Aaron Ago Dagang berkata beliau telah melihat sendiri kedua-dua projek pembinaan tersebut dan amat memuaskan. I think they will be completed in time dengan apa yang kita telah telah dikatakan oleh kontraktor dan juga JKR Sarawak. Di sana adalah di bawah JKR Sarawak. And then of course kita juga melihat klinik yang lama, hospital yang lama memang perlu dibina bangunan yang baru, di mana fasiliti baru amat diperlukan di kawasan ini.
Ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak hospital lawas pada Isnin, Dato' Aaron menjelaskan beliau berpuas hati dengan taklimat yang diberikan mengenai pembinaan hospital berkenaan dan berharap ianya dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan pada tahun 2024. Sekarang ini kita pun telah dapat taklimat di tapak baru hospital lawas. Di belakang ini kita melihat progres masih dalam peringkat awal. Piling still going on, dan kita dah fahamkan completion date dalam tahun 2024. Jelasnya lagi, ketika ini cabaran utama dalam menyiapkan projek-projek kerajaan di seluruh negara ialah isu pekerja dan bahan binaan disebabkan penularan COVID-19 serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Tarikh siap asal Hospital Lawas ialah 26 Disember 2023 tetapi dilanjutkan ke 24 Februari 2024 disebabkan penularan pandemik COVID-19. Dalam sidang media yang sama, Timbalan Menteri Pengangkutan 2, Datuk Henry Sum Agong menjelaskan secara terperinci tempoh pembinaan Hospital Lawas yang mengambil masa lama hampir 10 tahun untuk disiapkan. Justru beliau berharap proses pembinaan hospital lawas dipermudahkan urusan dan disiapkan mengikut masa yang ditetapkan untuk keperluan rakyat. Dengan begitu, saya berharap projek ini akan dapat dilaksanakan dengan secepat yang boleh. Tentulah ada permasalahan di sana sini dan permasalahan itu harus dicari penyelesaian supaya projek yang baik ini untuk rakyat. Terdahulu, beliau dan Datuk Aaron Argo Dagang telah diberi taklimat berkenaan dengan pembinaan hospital lawas dan klinik lawas oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Keperkembangan di Bintango, Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing turun padang meninjau status terkini pembinaan Stadium Bola Keranjang Bintango bagi fasa kedua pada Isnin. Projek transformasi luar bandar RTP yang menelan kos sebanyak RM1 juta itu telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak dan dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik melalui agensi pelaksanaan secara cabutan undi. Dalam pada itu, Datuk Ding mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah meluluskan dana projek RTP untuk menyiapkan pembinaan fasiliti berkenaan. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ yang sentiasa mengadakan pemantauan dan memastikan projek tersebut dilaksanakan mengikut komponen yang telah dicadangkan. Datuk Ding juga berharap ahli jawatankuasa Persatuan Bola Keranjang Bintango memastikan kemudahan itu dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat di Meradong untuk aktiviti bola keranjang, bola tampar dan kegunaan menjalankan pelbagai program yang dirancang. Di Katibas, Wakil rakyatnya Lidam Hassan meluangkan masa melawat sekaligus merasmikan program Jualan Keluarga Malaysia yang diadakan selama 2 hari di pekarangan Waterfront Song pada Sabtu lepas. Program tersebut merupakan salah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP bagi meringankan beban pengguna terutamanya yang berada di kawasan pedalaman untuk menikmati harga barang keperluan harian yang murah. Lidam dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada Menteri KPDN HCP Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang mencetuskan idea Jualan Keluarga Malaysia dan amat menyokong program tersebut diteruskan di masa yang akan datang. Sementara itu, pada Ahad, Lidam menyempurnakan perasmian program motivasi pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajar Malaysia SPM SMK Song di Dewan Kenyalang SMK Song. Dalam program itu, beliau sempat melontarkan kata-kata rangsangan kepada pelajar supaya belajar dengan tekun kerana hanya melalui pelajaran masa depan keluarga dan bangsa dapat diubah. Sebagai pembakar semangat, seramai 78 pelajar program itu menandatangani Aku Janji untuk mendapatkan segulung ijazah menjelang tahun 2028 nanti. Manakala di Bintulu, dengan kontraktor bagi pembinaan projek pengaliran di Jalan Sibiu disegera untuk mempercepatkan kerja-kerja pembentungan jalan tersebut bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Mi yang turun padang ke tapak projek pada Isnin berkata, lalu lintas di jalan tersebut menjadi sesak pada waktu puncak. Beliau juga berharap kerja-kerja ini dapat disiapkan dengan kadar yang segera. Sebab saya ada receive banyak komplain dari publik, cakap ini road sudah block. Tadi saya ada call consultant ini DID
DID punya pejabat sama kontraktor. Datang situ, tengok dia cepat. So saya mau dia cepat-cepat bikin. Untuk bukan pagi, siang hari, malam pun mau kerja. Sebab ini kerja hari-hari. So this is very bad to the public. So I understand. So I tell them, kasih dia orang overtime lah. Dia tak masalah. Sehubungan itu, Johnny Pang meminta pihak kontraktor menghantar lebih ramai tenaga kerja bagi mempercepatkan projek tersebut. Beliau juga mengadakan perbincangan dengan pihak kontraktor agar membuka satu lagi laluan dan melebarkan laluan di kawasan tersebut supaya kenderaan dapat melaluinya bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di situ. Sekian edisi malam bersama saya, Fidaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.